Baik penonton, seperti yang kita dengar saran ataupun pernyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu tadi, kita akan mencapai imuniti kelompok insya-Allah pada fasa keempat pelan pemulihan negara dan semuanya akan dapat direalisasikan dengan memperkasakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan sedia maklum juga dalam pelan pemulihan negara ini ada 3 fasa ataupun 3 nilai bagi ambang indikator utama dan salah satunya ialah kadar vaksinasi dalam negara. Ya betul. Jadi kerana itulah lindung diri, lindung semua, kita cari ikhtiar. Ini ikhtiar kita bersama dan salah satu daripada ikhtiar yang boleh kita lakukan untuk meringankan beban kesihatan mental kita adalah menerusi solat ini. Kita buka talian pada anda 03-2282-9841. Anda boleh hubungi terus. Selama setengah jam kita akan berbicara bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Dr. Shazli Izzat Ghazali, Naib Presiden Persatuan Psikologi Malaysia dan pakar psikologi Fakulti Sains Kesihatan UKM. Cakap tentang anda berharga, nikmati kehidupan. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum ini kita bertemu secara fizikal, hari ini secara maya. Tapi itu tidak memutuskan ruang untuk kita memberikan banyak input kepada para penonton kita, Doktor. Ya. Baik doktor, kita sedia maklum kita telah mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini lebih daripada tempoh 1 tahun dan pelbagai cabaran yang kita lalui dan juga masyarakat di luar sana juga pelbagai permasalahan yang mereka depani. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tak dapat pergi keluar bekerja, ada yang banyaklah situasi, ada yang terputus hubungan dengan keluarga, ada yang jarak jauh dengan pasangan, dengan ibu bapa dan itu merupakan satu cabaran permasalahan yang utama. Namun bagaimana kita boleh kongsikan kepada penonton bahawa apa antara perubahan psikologi dan emosi yang sebenarnya berlaku yang boleh kita fahami untuk kita mendepani cabaran ini, doktor? Okey, menawar. So hari ini tajuk agak berat tapi kita cuba ringankan dengan menceriakan hati kita. Itu the most important thing lah yang boleh kita lakukan sekarang ni. So kalau kita teliti pelaksanaan PKP tu tujuan dia adalah untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ni. Kita kena jelas tetapi kalau kita tak kuat ia juga akan menyumbang kepada masalah-masalah kesihatan mental seperti tekanan, ketakutan, panik, kebimbangan dan juga seterusnya akan membawa kepada isu berkaitan dengan kemurungan. Dan beberapa kajian yang dilakukan dia mendapati beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya kebimbangan pada individu. Antaranya disebabkan oleh faktor ekonomi yang sekarang ni kita lalui lah. Susah sangat kita nak keluar mencari pekerjaan, diberhentikan bekerja, gaji kena potong dan ketidakmampuan untuk mendapatkan akses makanan terutamanya di kawasan PKPD dan saya pasti ada mekanisme bantuan dan sebagainya telah disediakan dan semua ini menyumbang kepada isu berkaitan dengan kesihatan mental kita lah, iaitu perubahan dari segi pola tidur kita dah berubah, corak pemakanan kita pun baru tadi disebut pun dah tak selera ataupun terlampau berselera pula, penumpuan kepada seseorang melakukan tugas dan juga aktiviti harian, tahap kemerosotan tekanan mental serta peningkatan kes-kes penyalahgunaan bahan pun ada juga ni yang dilakukan dan kalau kita lihat setakat ini sepanjang pandemik ni kajian yang dilakukan oleh Wang di China dia mendapati 16.5% individu mengalami gejala kemurungan. Ini kita tengok macam-macam insiden yang berlaku lately ni yang memberikan kesan yang impak pada kita semua yang melihatnya. Selain itu dilaporkan juga individu yang mengalami gejala somatik seperti berdebar-debar, sakit dada, sesak nafas dan sebagainya yang menunjukkan yang tanpa menunjukkan sebarang abnormality sewaktu dirawat, pergi jumpa doktor tak ada apa benda pun, tapi sebenarnya dia rasa berdebar-debar, dia rasa macam seolah dia kena serangan jantung dan sebagainya. Dan ketidakstabilan dari segi emosi ini menyumbang kepada masalah rumah tangga pula, dan kebanyakan mereka tinggal terpaksa melakukan multitasking dan ini semua kalau kita lihat, kita rangkumkan dengan tajuk kita hari ini adalah sesuai lah untuk kita melihat, fokus pada diri kita supaya kita hargai diri kita dan kita melalui kehidupan kita dengan keadaan lebih positif.
positif, insyaAllah. Itu sedikit daripada saya. Ya, betul. Tapi dalam masa yang sama, kita berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Berat lagi bahu yang memikul tu seni. Sebenarnya kita tak tahu apa sebenarnya yang mereka lalui, yang mereka alami, kerana setiap individu itu merasai kesukaran yang berbeza. Jadi macam mana kita dalam keadaan yang susah dan juga sukar ni, doktor, kita nak cakap diri kita dalam dekat depan cermin, diriku berharga dalam keadaan yang penuh kesukaran ni, doktor? So kalau kita lihat waktu pandemik ni kita selalu rasa kita berat untuk maklumi situasi sekarang ni dan kalau kita boleh kita suka tak suka kita dah bangkit dan kita kena rasakan saat ini juga saat saya perlu bangun. Kita kena menjadi orang yang bahagia. Kita katakan pada diri kita yang kita bahagia. Walaupun apa yang berlaku pada persekitaran kita, so fokus yang mengatakan hidup ini ataupun kita ini bahagia. Walaupun usaha yang kita lalui sekarang, apa pun masa lalu yang kita lalui dan apa sahaja benda yang berlaku dalam persekitaran kita, kita kena kata pada diri kita, kita tetap bahagia. Dan sedarlah nilai kita ni bukan daripada berapa duit yang kita ada di dalam akaun, di dalam bank. Bukan daripada berat badan kita, nilai kita ni. Bukan daripada berapa cantik rupa paras kita, bukan daripada berapa banyak followers kita di dalam media sosial, bukan itu semua, tapi nilai kita ni jauh melebihi semua itu. Kerana apa? Kerana nilai kita bukan dari dunia, melainkan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kena jelas. Kita ni adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah sekali. Kita pintar, kita tangkas, kita adalah susuk yang unik dan hanya ada satu saja kita di muka dunia ini. So kalau kita lihat ni, kita layaklah untuk mendapatkan kasih sayang, kita layak untuk merasakan kebahagiaan, kita layak untuk merasakan cinta, kita layak untuk merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan semua itu kita layak. So bila kita layak, kita berhak untuk mendapatkannya, insyaAllah. InsyaAllah. Kita adalah makhluk yang indah, makhluk yang unik. Itu antara saranan doktor kepada kita untuk kita lebih menghargai kehidupan yang kita ada ini, yang kita miliki, untuk kita bersyukur dengan perjalanan hidup kita. Sebenarnya banyak perkara indah yang ada dalam kehidupan kita. Jadi doktor, bagaimana dalam situasi ini, dalam situasi tempoh yang mencabar ini, ada sesetengah individu yang terlalu menghukum diri secara berterusan dan terlalu negatif terhadap diri sendiri. Jadi apa saranan doktor terhadap mereka ini supaya mereka melihat kacamata kehidupan ini dengan lebih positif, lebih bermakna dan juga lebih menghargai kehidupan ini, doktor? Okey, penting bagi kita untuk fokus pada diri kita. Tadi Hani cakap, tengok kat cermin dan beri senyuman, beri kasih sayang kepada diri kita. So yang penting bagi saya, jangan membenci diri sendiri hanya kerana kita patah hati. Jangan merasa rendah diri ketika kita dijauhi. Jangan berkecil hati walaupun mungkin kita dibuli. Jangan pernah kita rasa kita tak guna hanya kerana orang kata kita tak berfaedah. Dan jangan pernah hilang harapan hanya kerana kita mengalami kegagalan. So hargai diri kita. Diri kita ni bukan ditentukan oleh rupa paras kita, apa yang kita lakukan dan juga kejayaan yang ada pada kita, harta kita dan sebagainya. Bukan itu nilai kita. Nilai kita adalah walaupun kalau kita lihat orang ni mungkin mengatakan kita tidak berguna, orang ni mungkin bagi tahu kita yang kita ni bukan siapa-siapa, tapi sebenarnya mereka tu salah. Kita lebih jauh berharga daripada apa yang kita bayangkan. Dan kita adalah kita adalah insan yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi insan yang terbaik di dunia dan akhirat. Dan percaya kita kena percaya jika kita susah, ramai yang ingin membantu kita, insyaAllah.
just trust yourself. Masyarakat kita sekarang ni tengah melakukan sedaya mungkin untuk sama-sama kita bantu di antara satu sama lain. Itu adalah penting untuk kita letakkan trust ataupun kepercayaan pada diri kita. Rezeki itu daripada Allah SWT, bukan daripada kita sendiri. Okey, baik. Percaya pada diri sendiri, yakinlah semua ini akan mampu untuk diubah, dan yang paling utama adalah bagi tahu diri sendiri anda adalah sangat berharga, dan anda semua yang sedang menonton kita pada pagi ini sangat berharga. Kita ingin mendengar apa sebenarnya pandangan balas daripada anda. Ada soalan berkaitan yang mungkin pada diri anda sekarang ini, anda merasakan kata saya dah hilang kenikmatan hidup sebabkan situasi yang berlaku. Jadi mungkin itu yang ingin diluahkan. Doktor pasti ada jawapannya juga. Anda boleh hubungi kami 0322829841 sekarang ini. Baik, kita nak selalu kita banyak cakap pasal ni doktor. Simptom-simptom sakit, simptom-simptom gejala kemurungan dan sebagainya. Tapi saya nak ubah sikit, doktor, boleh tak? Simptom-simptom yang menunjukkan kita ni rasa berharga. Kita ubah sikit, doktor. Okey, so kita tengok, kita nilai diri kita sepanjang kita berada dalam keadaan PKP ni. Ada simptom antara simptom-simptomnya, adakah kita bersenam? Ini simptom yang pertama. Kalau kita melakukan rutin harian kita bersenam sekurang-kurangnya 30 minit sehari, secara tak langsung dia akan meningkatkan hormon endorfin dan juga serotonin, membuatkan kita rasa tenang, gembira, cergas, bertenaga dan sebagainya. Jadi penting yang ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang kena kita instill atau masukkan dalam kehidupan seharian kita lah. Yang kedua, jaga makanan kita. Jangan makan terlalu banyak, makan benda-benda yang berkhasiat, kerana apa yang kita makan tu akan memberikan kecergasan kepada diri kita. So penting bagi kita untuk menjaga makanan yang kita ambil lah. Yang ketiga, kita hadkan penggunaan media sosial. Jadi penting. Kalau setiap hari kita duduk kat rumah tu asyik melihat media sosial je, itu akan memberi impak ataupun memberi kesan fizikal kepada kita. Mata kita pun akan jadi sakit, hati kita pun akan bengkak dan sebagainya. So kurangkan hadkan diri kita dengan media sosial. Ini penting sangat. Dan seterusnya, kalau kita lihat pengurusan emosi juga penting. So tadi saya sebut tadi multitasking kat rumah macam-macam ada. Kat situlah masa anak-anak bersekolah melalui teknologi sekarang ni. Di situ juga kita bekerja dan sebagainya. So pengurusan emosi penting. So that's why saya sarankan kalau boleh kita buat relaksasi yang simple. Kalau kita rasa macam terlampau tak dapat mengawal diri, yang paling penting adalah kita kena pasti cara pernafasan kita. So mungkin saya boleh demonstrate sikit. Kalau kita nak menafas boleh, nafas kita tak boleh ni kita tak boleh bezakan nafas melalui mulut ke melalui hidung ke. Sekarang ni kalau kita buat relaksasi, kita fokus kepada inhale, tarik nafas menggunakan hidung, lepas nafas menggunakan mulut. Tarik nafas, lepas nafas. So secara tak langsung dia akan memberi ketenangan kepada kita lah seketika, dan kita boleh membuat keputusan yang baik dan memberi tenaga kepada dalaman kita. Yang itu penting sangat. So fokus tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas melalui hidung, lepas nafas melalui mulut. Yang paling penting bagi saya adalah komunikasi. Kita signal ni, simptom di komunikasi mesti komunikasi yang efektif. Maksudnya ada keupayaan untuk mendengar dengan baik, boleh respon, boleh bertenang dalam menyampaikan respon, tak cepat marah. Ni benda-benda simptom ni penting untuk kita hargai orang-orang yang berada di sekitar kita. Mulut kita ni tak bertulang, dia tak ni lembut, so mudah dia mengeluarkan kata-kata yang tidak kita ingini. Lepas tu pun kita menyesal dan sebagainya, tapi dia memberi implikasi kepada kita selepas itu. So apa yang kita nak sebut, kita kena rancang dulu, kita kena bertenang, kita kena memberi respon yang positif kepada persekitaran kita. So itu adalah antara selain daripada tadi kita tengok memberi senyuman. Memberi senyuman tu adalah penting sangat pada waktu ketika ini, kerana memberi senyuman juga dia boleh meningkatkan hormon-hormon seronok dalam diri badan kita, supaya kita tidak terlampau berada dalam keadaan kemurungan yang ataupun
duka, sedih dan sebagainya yang akan memberi impak kesan kepada pemikiran kita dan juga tingkah laku yang bakal kita lakukan. Itu antara tips-tips ataupun simptom-simptom yang positif yang boleh kita lihat, dan juga scan sepanjang aktiviti kita ketika berada dalam keadaan PKP sekarang ini. Simptom-simptom yang sangat mudah tapi ianya sangat praktikal, sangat membantu untuk kita menangani tekanan dan juga segala permasalahan kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan juga kita sudah pasti akan mendapatkan banyak lagi informasi dan juga perincian daripada doktor berkenaan topik kita pada hari ini. Tapi sekarang ini kita ada seorang pemanggil di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Zaini. Ya, saya Encik Zaini. Teruskan. Daripada Kuantan. Saya ni sebagai rakyat biasa ni ada sedikit kebimbangan lah berkaitan dengan kejadian kes bunuh diri tak. Kalau kita tengok sekarang meningkat daripada 200 ke atas lah kita tengok ya, daripada sehari ke sehari. Jadi doktor nak tanya apakah satu saranan lah yang boleh dibuat oleh doktor ataupun KKM, dan juga kalau kita tengok ialah pemimpin-pemimpin ni macam mana. Kalau kita tengok ada yang bunuh diri dan sebagainya, kurang sangatlah pemimpin turun tengoklah keadaan tu. Okey, itu sajalah soalan saya pada hari ini. Baik, terima kasih Encik Zaini. Sama. Baik, Doktor. Okey, memang kejadian bunuh diri ini makin terjadi tambah pula dengan paparan dalam media sosial, dalam WhatsApp group dan sebagainya. Tiap-tiap hari kita nampak berlaku kejadian-kejadian tragis di media sosial. Saya sarankan masyarakat di luar sana jangan kongsilah kejadian-kejadian ataupun merakam selain merakam kejadian bunuh diri, kerana ia memberi impak dan juga kesan yang tidak baik kepada kesihatan mental dan juga fizikal kita. Dan kalau kita lihat terdapat 3 kriteria utama yang menyebabkan seorang itu bunuh diri, iaitu putus hubungan dengan orang yang penting dalam hidupnya. Yang kedua, mengalami putus asa ataupun mempunyai cara atau means untuk membunuh diri, dan contohnya seperti menyimpan racun, pistol, pisau, senjata, ataupun dia pernah melihat orang-orang yang melakukan attempt untuk bunuh diri yang boleh jadikan alat untuk bunuh diri. Ini adalah antara perkara-perkara yang kita kena lihat, dan kalau ada perkara-perkara ini di rumah kita, kalau boleh jangan jauhkan dia ataupun kita simpan dia ataupun kita buang perkara-perkara ini, kerana dia akan menjadi rangsangan atau stimulus kepada kita. Kalau kita berada dalam keadaan kemurungan yang tinggi, kita akan terlibat dengan aktiviti kejadian bunuh diri. So apa yang kita sarankan, kita harap sebenarnya saya sebut tadi, komunikasi itu is very important. Kita kena aware dengan persekitaran kita. Kita kena sentiasa dekat dengan masyarakat. So kalau ada berlaku kejadian-kejadian yang tidak diingini, kita cepat-cepat respons, beri telefon orang-orang yang agensi-agensi yang tertentu untuk diberikan bantuan yang cepat, yang tuntas, yang terbaik supaya kejadian ini dapat dielakkan. So bagi saya awareness, sokongan daripada masyarakat sekitar ni penting sangat. Jangan kita duk asyik merakam dan menyebarkannya, kerana ia contagious. Kejadian ini bila kita tengok dia boleh berjangkit. Ini yang merisaukan kita. Daripada satu kejadian yang attempt, ideation attempt tak berjaya, kepada satu kejadian yang akan mencapai kejayaan. Itu yang kita tak nak. Jadi menjadi contoh yang tidak baik untuk kita menamatkan kehidupan kita dengan cara itu. Bukan cara untuk kita menyelesaikan masalah. So ada banyak cara yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Walaupun masalah itu menggunung tinggi, pasti ada, yakinlah, pasti ada cara atau jalan untuk kita selesaikan, bukan dengan cara membunuh diri. Setiap permasalahan itu pasti ada jalan penyelesaiannya. Jangan pernah putus asa. Kita perlu sentiasa positif seperti mana saranan doktor tadi. Dan sekarang ini kita ada seorang lagi pemanggil, Encik Muhammad di talian sekarang ini. Assalamualaikum Encik Muhammad. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Muhammad, teruskan.
Okey, saya ada satu soalan. Okey, yang pertama, sebenarnya kita melihat kepada satu skop perubatan lah. Contoh, untuk mencegahnya dengan vaksin. Ya, kita setujulah dengan vaksin yang kerajaan sarankan. Okey, yang kedua, kalau kita tengok di data-data di luar negara tentang bagaimana alternatif yang kerajaan luar negara macam Indonesia, India, mereka, Filipina, Zimbabwe dan lain-lain negara, mereka menggunakan alternatif seperti ivermectin dan mempunyai data-data untuk mengurangkan tahap untuk merawat penyakit COVID ni kan. Jadi dan kenapa kerajaan tidak memberikan ivermectin seperti mana yang telah dilakukan oleh negara-negara luar misalnya ketika pesakit-pesakit berada pada tahap 1, 2 dan 3. Okey. Dan kita ada juga contoh kajian saintifik dekat Filipina. Kalau kita Google banyak dekat YouTube, bagaimana VCO, minyak kelapa darah juga boleh merawat COVID ini. Boleh memastikan dia punya inilah. Jadi soalan saya begitulah, kenapa kerajaan tidak mengambil ivermectin dan sepertinya untuk merawat COVID-19 untuk rakyat Malaysia. Bagaimana terima kasih oleh kerajaan luar negara sini. Okey, Cik Muhammad, itu jawapan sebenarnya merupakan satu jawapan yang bukanlah di bawah kapasiti doktor, tetapi dalam masa yang sama, doktor mungkin kita boleh beralih sedikit bagi mereka yang memikirkan info-info juga fakta yang mereka terima. Bila mereka terima semuanya, contohnya tadi penggunaan ivermectin dan sebagainya, dan bagaimana agaknya mereka harus menerima dan tidak terlampau memikirkan sampai boleh menjadikan satu permasalahan dalam pemikiran mereka yang akhirnya boleh menyebabkan kemurungan sebagai contoh. Kenapa dan kenapa? Silakan, Doktor. Itulah bila kita ada banyak persoalan dalam pemikiran kita, kita akan jadi overthinking. Bila kita terlampau memikirkan, overthinking ni dia akan menyebabkan kita mengalami kebimbangan. So bila mengalami kebimbangan, seterusnya dia akan menyumbang kepada masalah kesihatan mental dan juga masalah fizikal. So bagi saya memang kita tak dapat ubah pemikiran seseorang, individu. So masing-masing dia ada paksi ataupun dia ada paksi kepercayaan dia sendiri. So kalau dia percaya sesuatu alternatif tu boleh berupaya mengubat ataupun mengatasi masalah yang kita alami sekarang ni, pihak kerajaan pun tidak mengelak ataupun tidak menafikan ataupun menafikan hak kita. Dia cuma kerajaan hanya menggalakkan untuk kita mengambil vaksin sebagai langkah alternatif ataupun langkah untuk kita nak mengawal pandemik, dan kajian-kajian saintifik disandarkan sebagai satu hujah yang kuat yang dipegang oleh kerajaan sekarang ni. So bagi saya segala-galanya kita bergantung kepada bergantung kepada sistem kepercayaan self-belief seseorang lah. So saya tak boleh menyalahkan sesiapa dalam soal ini tapi yang penting kalau kita percaya pada sesuatu itu just go with it. Mungkin persuasive skill perlu lagi kita garapkan untuk kita menangani isu-isu berkaitan dengan meningkatkan belief system ataupun sistem kepercayaan kita. So yang penting bagi saya, kita nak memutuskan rantaian COVID-19 dan kita nak menjalani kehidupan normal. Yang tu objektif kita jelas. So apa saja mekanisme yang ada sekarang ni yang boleh memberi manfaat kepada kita dan juga kepada keluarga kita dan juga rakyat kita, yang tu yang kita pegang.
Okey. Itu sedikit advice daripada saya lah. Betul. Dan kita lihat juga pengambilan vaksin COVID-19 ini merupakan satu jalan ikhtiar untuk kita semua keluar daripada belenggu pandemik COVID-19 dan juga bertepatan dengan tajuk kita juga ni. Anda cukup berharga, nikmati kehidupan. Jadi ambillah vaksin pada hari ini, hadir ke temu janji temu yang ditetapkan oleh pihak kerajaan kepada anda. Dan doktor, kalau kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini, bagaimana untuk kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mereka menguruskan persepsi dan juga membetulkan pemikiran mereka untuk melihat sisi pandang dunia ke arah yang lebih positif, doktor. Dan untuk kita menggalakkan supaya masyarakat untuk melihat di sebalik pandemik COVID-19 ini ada sebenarnya hikmah yang terbaik yang ada di depan kita. Sebagai contoh, mungkin sebelum ini ada yang sibuk bekerja, tak dapat bersama dengan keluarga selalu, tapi disebabkan pandemik COVID-19 banyak masa dapat diluangkan bersama keluarga. Dan juga ada juga situasi yang sebelum ini bila terlalu sibuk bekerja, sekarang ini bila kita dah ada masa di rumah, inilah ruang untuk kita memperbaiki ibadah kita kepada Tuhan. Jadi apa antara saranan doktor tentang pengurusan persepsi dan juga pemikiran yang betul ke arah positif yang lebih bermakna ini, doktor? Ya, dan yang paling penting sentiasa kekal untuk kita menghargai diri kita. Okey, apa yang Munawar sebut tadi tu memang betul lah. Tambah pula dengan Hani, dia enhance tadi kekuatan fakta itu tadi. So bagi saya memang apa yang berlaku sekarang ni dia ada hikmah dia. Hikmah yang kita tak nampak di depan. Mungkin hikmah tu dia akan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk kita menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih teguh, lebih hebat di masa akan datang. Itu adalah mungkin hikmah-hikmah dia. Yang pasti saya nak sebut kat sini, dalam sehari kita duk fikir 70,000 perkara dalam pemikiran kita. 70,000 dalam sehari, dan 80% adalah perkara-perkara negatif. 20% yang positif. So bayangkan macam mana kita nak survive dengan a lot of macam-macam benda yang ada sekarang ni dengan pemikiran yang negatif ini. So kalau saya boleh kongsikan simple exercise, simple exercise yang boleh kita tanamkan diri kita untuk kita menjadi lebih positif. So dalam ketika ini kita tengok kita kalau boleh senaraikan 100 perkara baik yang ada di depan kita. Cuba senaraikan. Mesti kita akan sangkut nombor 30, 40. 1 hingga 30 tak ada masalah. 30 sampai seterusnya apa benda lagi? Pasal menunjukkan pemikiran kita ni asyik obses kepada benda-benda yang tidak baik atau benda-benda yang negatif. Yang kedua, paksa diri kita untuk melihat yang benda tu dia positif. Sebagaimana yang Munawar sebut tadi, kita divert diri kita daripada kita fokus kepada benda-benda yang negatif, fokus kepada benda-benda yang positif. Ada masa untuk kita luangkan bersama keluarga, ada masa untuk kita beribadah dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, kalau apa yang boleh saya boleh tambah lagi ialah kita sentiasa cuba tanamkan sifat suka beri pujian. So anak kita angkat pinggan, terima kasih, macam ni lah anak abang, apa semua segalanya, bagi pujian. Kalau kita ringan bagi pujian, dia automatik dia akan menanamkan sifat-sifat yang positif. Kena buat latihan, lepas tu ubah pemikiran negatif tadi, hargai apa yang ada di sekeliling kita. Jadi penting sangat, walaupun apa sahaja obstacle ataupun halangan yang kita lalui sekarang ni, cuba ubah, cuba hargainya, kerana dia memberi kesan impak kepada diri kita untuk menjadi seperti saya sebut tadi, individu yang hebat, dari segi pemikiran individu yang tangkas dalam menangani masalah, boleh adapt, boleh sesuaikan adjust and adapt dengan environment. Yang ni kita nak skill-skill yang kita tak dapat belajar, tetapi kita dapat melalui pengalaman cara kita mengatasi masalah dan sebagainya. Ini adalah antara exercise simple yang boleh kita gunakan dan juga apply instill dalam diri kita untuk menjadi individu yang hebat, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, jadi itu diharapkan dengan segala input dan juga saranan yang disampaikan oleh doktor tadi, anda boleh aplikasi dalam kehidupan harian. Dan yang paling utama adalah apa sahaja persoalan yang bermain dalam minda anda, macam Cik Muhammad tadi kan, mana kita mempunyai rules
ataupun undang-undang yang berbeza bagi setiap negara. Jadi kalau dinampak kajian di luar negara sebegitu, ia tidak sama sekali sama seperti mana dalam negara kerana kita mempunyai satu garis panduan yang tertentu. Jadi jangan terlampau berfikir mendalam sangat kerana apabila jawapan itu sudah ada, makanya pastinya akan dizahirkan apakah keputusan dan juga penilaiannya. Dan begitu juga dalam kehidupan kita sebenarnya. Kita kena sentiasa menilai dan yang paling utama adalah sentiasa menghargai diri. Sementara waktu kita tengah sukar ini, kita menggambling tenaga dan bekerjasama untuk membawa input-input yang positif dalam kehidupan kita. Apapun, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Shazli Izzat Ghazali, Naib Presiden Persatuan Psikologi Malaysia dan pakar psikologi Fakulti Sains Kesihatan UKM. Terima kasih, Doktor. Ya, sama. Baik, satu perkongsian yang sangat menarik untuk kita bawakan kepada penonton supaya kita dapat memahami bahawa kehidupan kita ini sangat-sangat berharga. Jadi ambil ruang ini untuk kita melakukan muhasabah diri, refleksi diri supaya kita dapat menghargai segenap lapisan dalam kehidupan kita ini dengan lebih berharga. Baik, untuk 1 jam setengah lagi cukup berharga juga kerana kita akan juga menyentuh tentang berkaitan dengan vaksin satu ETR. Semua kita akan kongsikan seketika nanti dalam Grand Stand Selamat Pagi Malaysia. Teguh kita menang bersama.